Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pelajar-pelajar semua, inilah video untuk menggantikan kelas kita pada hari ataupun pada minggu kedua cuti sekolah. Kerana ialah saya pun kesian juga pelajar semua dia bercuti tapi kena ada kelas pula. Mana tahu yang ada yang lain, ada setengah pelajar yang pergi melancong mana-mana, jadi tak dapat nak join kelas. Jadi seeloknya saya buat kelas secara video jadi saya rekodkan supaya semua orang boleh tengok di masa-masa yang masing-masing rapat. Baik, jadi hari ni kita nak pergi ke chapter ke-13, maknanya chapter terakhir. Maknanya chapter 12 tu kita skip dulu. Pasal yang tu nanti kita buat kelas yang macam biasa. Cuma yang ke-13 ni kita buat video Jadi kita nak pergi kepada bab 13. Bab 13. Itu hari kita belajar bab 11 iaitu set. Sekarang ni kita pergi bab 13 yang terakhir sekali iaitu teorem Pythagoras. Teorem Pythagoras. Mari tengok jap. Kita tengok dulu tajuk dia tu. Bab ini betul. Teorem Pythagoras Teorem Pythagoras. Teorem Pythagoras. Pythagoras ni nama orang dia. Dia ni dulu ahli matematik di zaman dulu lah, yang mendapat satu rumusan untuk mengkaitkan satu segitiga bersudut tegak antara tiga-tiga sisinya. Kita tahu segitiga tu ada 3 sisi. Jadi Pythagoras ni, orang yang bernama Pythagoras ni telah membuat satu rumusan terhadap segitiga yang ada 3 sisi ni. Apa kaitannya? Maknanya dia kata yang ni katakan A, panjang ni daripada sini sampai sini dia panggil A, yang sini sampai sini kononnya dipanggil B, ni sampai sini katakanlah dipanggil C. Dengan syarat teorem Pythagoras ni, syarat dia segitiga tu mestilah bersudut tepat, iaitu 90 darjah. Kalau segitiga yang bukan 90 darjah tidak termasuk dalam teorem Pythagoras, ataupun segitiga yang tidak mempunyai sudut 90 darjah tidak akan mematuhi hukum ataupun teorem Pythagoras. Macam mana teorem Pythagoras ni? Satu, Pythagoras kata dalam segitiga yang bersudut tegak, dia mesti segitiga bersudut tepat ataupun tegak. Segitiga bersudut tegak ni maksudnya ada satu yang 90 darjah. Ni kat sini. Jadi kalau segitiga bersudut tegak, yang mustahaknya sekarang yang mustahak yang pentingnya, bila dia ada sudut 90 darjah, dia ada satu sisi yang dipanggil hypotenuse. Hypotenuse ada sisi yang dipanggil hypotenuse. Hypotenuse ni selalunya adalah sisi yang paling panjang di antara sisi-sisi yang lain. Dia yang paling panjang. Maknanya kat A ni paling panjang. Nampak? A adalah sisi yang paling panjang banding dengan B dengan C. A ni lah hypotenuse. Kita tulis H A ni dikenali sebagai hypotenuse. Jadi dalam satu segitiga bersudut tegak, iaitu yang 90 darjah, yang ada hypotenuse, pertama sekali segitiga ni kita nak menentukan macam mana kita nak menentukan yang tu paling panjang. Cara menentukan hypotenuse ataupun yang paling panjang adalah dengan cara melihat di mana sudut 90. Kalau kita tahu sini sudut 90, maknanya yang bertentangan dengan sudut tu, ni, yang ni lah hypotenuse. Nampak tak? Kita boleh jelas nampak sebab sini kecil sudut dia, jadi yang bertentangannya ialah B. Sini pun sudut dia sudut tirus, sudut kecil. Yang bertentangan dia ni adalah C. Maknanya C bukan hypotenuse, B bukan hypotenuse. Yang hypotenuse ialah yang bertentangan dengan sudut 90. Yang ni yang yang tu lah hypotenuse. Jadi dengan mudah kita boleh tahu kan, katakan dia bagi segitiga macam tu. Itu dia kata sini 90. Tahulah yang ni lah hypotenuse. Ni yang kan yang bertentangan dengan 90 darjah tu. Maknanya yang ni lah hypotenuse yang paling panjang.
Tak kisahlah dia nak susun macam mana ke segitiga tu, tak peduli kan. Tiba-tiba dia bagi sini 90. Aish, tahulah yang ni lah 90, yang ni lah hypotenuse. Sebab dia mesti bertentang dengan 90 darjah tu. Jadi itu cara kita mengenal pasti hypotenuse. Yang sudut 90 macam mana tahu? Mestilah sudut 90 tu yang sesiku tu, yang macam siku, yang macam tegak dan tepat macam tu. Kalau dia kecil macam ni, ini bukan sudut 90 kan. Kalau dia kembang sangat pun, itu bukan 90. Dia mesti tetap tegak betul-betul macam tu, barulah dinamakan sudut tegak. Jadi di mana sudut tegak, kita tengok yang bertentang dengan sudut tegak tu, di situlah hypotenuse. Okey, ingat balik, teorem Pythagoras hanyalah khas cerita dia adalah khas untuk segitiga sudut tegak. Kalau sudut tegak, mestilah sudut tu, salah satu sudut daripada segitiga tu yang 90 darjah. Bila kita tahu 90 darjah, kita dapat mengenal pasti mana satu yang sangat panjang ataupun yang paling panjang di antara sisi-sisi segitiga itu, iaitu yang kita panggil hypotenuse. Macam tu. Dapat kan? Simple je. Tak ada hal. Senang kan? Jadi kita tahu dah. Sekarang ni teorem Pythagoras cerita pasal segitiga yang mengkaitkan antara sisi-sisi dia. Yang pertama kita tahu mesti menentukan mana satu hypotenuse, iaitu di mana benda tu adalah bertentangan dengan satu sudut tegak. Okey, jadi teruskan. Satu segitiga sudut tegak tak nampak kan? Mungkin tak buat ni tak berapa terang saja. Saya guna yang terang sikit. Okay. Itu dia. Ini segitiga yang sudut tegak. Sini dah garanti 90, dia yang tegak tu. Bila ni 90, mana yang bertentangan dengan dia tu, yang ni adalah hypotenuse. Dia hypotenuse. Jadi kalau ini hypotenuse, yang ni apa? Ni tak kisah apa-apa lah kan, M ke N ke. Ni N lah. Ni M, sini N. Katakan Okey, apa yang Pythagoras cakap lagi selain daripada yang tadi tu? Pythagoras cakap panjang yang paling panjang iaitu hypotenuse boleh kita buat kaitan dengan yang panjang lagi satu dan panjang lagi satu ni dengan cara macam ni. Tapi bukan sekadar tambah macam tu, yang mana ambil panjang ni tambah ni, tak nampak menjadi panjang ni, lagi panjang ada lah. Dia kata macam ni, kalau sini kuasa 2 adalah hasil tambah benda ni dua-dua kuasa 2. Macam tu dia kata. Janji segitiga tu adalah bersudut tegak. Maksudnya kalau ambil ni kita kuasa 2, nilai tu lah, nilai tu kita kuasa 2 kan, tambah dengan nilai ni kita kuasa 2 kan, kita akan dapat nilai yang ni kuasa 2. Contoh katakanlah M ni 3, katakanlah N ni 4. Contohlah 3 cm 4 cm. Contoh maka 3 kuasa 2, 3 kuasa 2 ikut formula, tambah N 4 kuasa 2. Nanti kita buat apa? 3 kuasa 2 9, tambah 4 kuasa 2 16, tambah kedua-dua ni kita dapat 25. Nilai tu adalah nilai H yang kuasa 2. Maknanya H kuasa 2 dapat 25. Maka kalau kita nak dapatkan H saja, benda punca kuasa, nak dapatkan yang kuasa, yang tak ada kuasa ni, kita kena punca kuasa belah sana. Ingat kalau sini ada kuasa 2, nak hilangkan kuasa 2 tu, kita kena punca belah sana kan. Jadi H ni kita dapat 5 cm. Macam tu. Macam tu undang-undang ni. Maksudnya kalau kita ambil ni kuasa 2, tambah ni kuasa 2, mesti dapat ni kuasa 2. Kan? Ataupun kita boleh selesaikan formula ni macam ni. H sama dengan, tadi kan kuasa 2 kan, M kuasa 2 tambah N kuasa 2. H tu boleh kita tulis sebagai punca kepada M kuasa 2 tambah N kuasa 2. Maksudnya tadi, kalau M tu 3 kuasa 2 lah kan? M 3 ambil kuasa 2 lah, tambah dengan N tu 4 ambil kuasa 2 lah. Kita puncakan jawapan tu, nanti kita dapat H. Jadi punca kepada 9 tambah 16, ia adalah punca kepada 25. Maka H adalah 5. Terus dapat macam tu. Itu maksud teorem Pythagoras.
Jadi inilah ni, formula inilah formula teorem Pythagoras ataupun yang ini ni. Itu kita boleh katakan formula Pythagoras. Tapi ini untuk apa? Untuk mendapatkan yang paling panjang, iaitu yang H, hypotenuse. Macam tu. Tak apa, kita buat lagi satu. Kita buat lagi satu soalan. Ni bila buat banyak baru kita nampak kan. Buat satu je memanglah tercengang lah sikit mula-mula je. Lepas tu ni yang ni okey lah kan. Okey, bagi tengok ni. Tu batuk lah. Katakan saya ada segitiga macam tu. Kan 90. Dah tentu yang ni hypotenuse. Mana tahu? Ayolah, dah sebab dia bertentang yang 90 kan, tentangan. Mana opposite tu. Jadi ini mesti hypotenuse. Sini tak tahulah apa. Katakanlah panjang ni 10 contoh. Kan? Panjang ni katakan 8. Tak best lah. Tak best. Katakanlah ni 6 lah. Sini 8. Macam tu. Sangat tadi tu katakan ni 6, ni 8. Berapakah hypotenuse dia? Jadi Pythagoras kata kalau kau ada sini 6, sini ada 8, kau nak dapat yang paling panjang, kau kena ikut formula dia lah macam ni. H dengan punca kepada apa nama tadi? M kuasa 2 tambah N kuasa 2 kan? Punca. Jadi punca kepada M dia apa? Katakanlah 6. Mana-mana lah. N dia 8 katakan. Dia macam tu. Jadi punca kepada kuasa 2 6 apa? 36. 8 kuasa 2 apa? 64. Tambahlah 36 tambah 64. Kalau kira dapat 100. Darab punca-punca lah. Punca 100 10. Maknanya hypotenuse ni adalah 10. Macam tu. Macam tu je lah. Itulah teorem Pythagoras. Kalau kita tahu satu sisi dan satu sisi lagi, janji dua-dua sisi itu bukan hypotenuse lah. Jadi untuk mendapatkan hypotenuse, ambil nombor ni kuasa 2 tambah nombor ni kuasa 2 punca kuasa. Ikut formula, dapatlah yang paling panjang. Tahu, itu cara dia. Itu cara untuk mendapatkan panjang hypotenuse daripada hukum ataupun teorem Pythagoras. Macam itu. Yang kedua, maknanya kita tahu dah Pythagoras ni dia nak cari panjang sisi. Kalau nak cari yang paling panjang, kita kena buat hukum macam tu. Tambah kan, lagi sekali 1 segi 3 90 kat sini. Nampak kan? 1 segi 3 gitu. Sini katakan berapa pula nak? Kita bagilah nombor apa pun. Katakan nombor dia 13. Sini bukanlah, sini 12 kan? Sini 5, sorry. Sini 5. Sini 12. Sini 12. Contoh. Berapakah hypotenuse? Macam mana tahu ni hypotenuse? Dah pertentangan tadi kan? Tahulah ni hypotenuse paling panjang. Mana kita tak tahu ni. Jadi kita pun macam tadi lah. Hypotenuse sama dengan punca kepada 5 kuasa 2 tambah 12 kuasa 2. Ni boleh tukar tempat tak? Boleh je, tak kisah. Janji sebab dia tambah kan. Mana kalau nak tulis 12 kuasa 2 dulu tambah 5 kuasa 2 pun boleh. Tak ada hal. Kira kan, punca kepada 25 tambah 144. Yang ni tekan calculator je kan. 5 kuasa 2 25, 12 kuasa 2 144. Lepas tu berapa nak tambah ni? Nak tambah ni pun tekan calculator lah. Kan boleh je, kalau nak congak pun boleh. Tapi ada calculator apa guna dia, habis bateri kau tak guna kan. Jadi punca dapat 169 punca kuasa. Jadi berapa? Tekan calculator sekali. Betul. Dapatlah H dia 13 gitu. Maka panjang hypotenuse untuk soalan ni adalah 13. Kan? Masa Pythagoras dulu, bukan budak lah, atuk dia dah meninggal lama dah zaman ni. Pythagoras dulu masa dia buat kira-kira ni, memang dia buktikan. Dia ambil batu susun bagi sama-sama kan, sudut tegak semua.
Sini dia katakan 5 biji batu. Dia ambil batu tu 5 biji, 4 segi tu 5 biji, 3, 4, 5 dia kata. Panjang ni 5 je dah. Sini dia letak 12. Dia letaklah habis-habis ni 12 batu yang sama kan, yang sama saiz. Lepas tu bila susun bata semua dalam ni, lepas tu bila dia ukur kat sini, memang betul batu yang dia susun kat sini dapat 13 ketul batu. Tapi setiap batu tu sama saiz lah, bukan batu yang tak sama. Sini 5 biji batu sama, ni 12 biji batu. Lepas tu dalam tu diisi semua batu. Lepas tu disusun batu kat luar ni, nak membuktikan betul tak kiraan tadi. Memang betul dia dapat 13 biji batu. Jadi membuktikan bahawa kiraannya betul, kan? Jadi ini hukum-hukum yang penting, penting. Sampai zaman moden sekarang ni pun masih digunakan teorem ini untuk menyelesaikan banyak perkara-perkara matematik ataupun calculation untuk buat bangunan ke apa, dia orang menggunakan hukum-hukum yang sama. Jadi ini satu kategori kata kalau nak kira hypotenuse macam ni. Tapi macam mana pula nak kira yang bukan hypotenuse tu? Kan ada 3 tadi sisi dia, betul tak? Macam mana pula nak kira? Contoh macam ni, ni segitiga tadi. Ini betul lah hypotenuse yang paling panjang. Betul, kita tak tahu dah cara nak kira dia, iaitu H sama dengan punca kepada XY lah, X tambah Y kuasa 2. Macam tadi lah MN tu, katakan sini X, sini Y contohnya. Habis kata ini kau nak dapat H, tapi kau nak dapat X. Tentang X yang tak tahu, hypotenuse tahu, Y tahu, tapi ini tak tahu. Macam mana? Sama juga kalau nak dapat X pula, ia adalah punca kepada yang lagi 2 tu. Yang lagi 2 ni kita nak tahu ni, yang 2 ni lah. Tadi kalau kita nak tahu H, kita ambil ini dengan ni, betul? Mak, ni dengan ni kan. Sekarang kita nak ni, tentulah ni dengan ni cerita dia. Tetapi yang membezakan dia daripada hypotenuse ni, kita kena ambil yang panjang dulu. Hypotenuse yang paling panjang, tolak yang lagi satu. Tolak yang lagi satu. Begitu juga kalau kita nak Y, nak yang ni pula. Sama tak? Punca kepada yang paling panjang, iaitu hypotenuse, tolak yang lagi satu. Macam tu. Itulah cara dia, Jadi kita dapat semua formula-formula yang berkaitan dengan teorem Pythagoras. Kalau kita nak yang paling panjang, 2 yang sisi yang pendek sikit ditambah kuasa 2, kemudian punca. Kalau kita nak pendek sikit, kita ambil hypotenuse kuasa 2 tolak dengan yang lagi satu kuasa 2, punca kuasa. Sama tak kalau kita nak yang lagi satu tu, hypotenuse iaitu yang paling panjang, kuasa 2 tolak dengan yang lagi satu. Boleh tak agak-agak? Macam tu je lah. Okay, faham kan? Okay, mari kita buat soalan. Kita buat 1-2 soalan lah. Kan, masa cuti mana boleh buat lama-lama kelas kan, tak boleh. Kena cuti tu, maknanya kena buat pendek je lah. Okay, katakan saya ada satu segitiga ni. Gitu. Sini saya tahu 20. 20 lah contohnya. Sini saya tahu katakan dia adalah 8. Sini saya tak tahu. Nampak tak? Untuk teorem Pythagoras ni, kita jangan harapkan jawapan tu mesti dapat nombor tepat tau. Nombor titik perpuluhan tu boleh, tak ada hal. Okay. Jadi sekarang kita nak yang pendek sikit. Maknanya kalau nak pendek sikit, puncakan, cari yang hypotenuse dulu. Hypotenuse yang tentang 90 ni lah. 20 kuasa 2 tolak. Dia tolak yang lagi satu. Berapa tu? 20 kuasa 2 tolak 8. Tekanlah kalkulator. 20 kuasa 2 tolak 8 kuasa 2 kan? Dapat 336. Punca kan? Dapat 18.33. Jadi kita pula X ni 18.33. Macam tu lah. Macam tu lah cara dia. Katakan pula kita ada lagi satu segitiga je ni. Sini kita tahu 10. Sini kita tak tahu. Sini kita tahu dia adalah 15 lah.
Tak boleh 22. Jantikan dia 22. Jadi kita tahu kita nak cek yang pendek sikit. Paling panjang 22. Ni pendek. Yang ni pun tak panjang kan. Jadi kita kira Y sama dengan punca kepada 22 kuasa 2 tolak yang lagi satu pun kuasa 2. Berapa dapat dia? 22 kuasa 2 tolak 10 kuasa 2. Punca kanan ni dapat 384. Jadi kita puncakan dia, dapatlah 19.59. Dapatlah ni 19.59. Dah. Itu je lah dia Pythagoras. Habis. Jadi itu saja undang-undang Pythagoras. Kalau nak cari paling panjang, 2 yang sisi kuasa 2 ditambah. Kalau nak cari yang pendek, ambil hypotenuse kuasa 2 tolak yang pendek satu lagi. Dan seterusnya macam tu. Jadi harap boleh faham. Okey, sekarang ni kita nak buat satu lagi bahagian yang terakhir untuk teorem Pythagoras, iaitu akas. Akas tu asas dia lah kot, akas kepada teorem. Jadi kata akas kepada teorem Pythagoras. Teorem Pythagoras. Apa jenis akas? Akas ni maknanya cerita dia punya undang-undang sikit lah. Undang ni macam ni. Kalau kita ambil katakan segitiga bentuk macam tu A, B, C. Kan tadi kita tahu dah kan, A tu paling panjang, kuasa 2 sama dengan B kuasa 2 tambah C kuasa 2. Patutnya dia mesti sama. Tapi kalau kita ambil A kuasa 2, kita ambil B kuasa 2, C kuasa 2, tiba-tiba yang ni lebih kecil. Lebih kecil daripada tu. Apa maksud dia? Ataupun kita ambil ini lebih besar. Apakah maksudnya? Sepatutnya kan sama. Kalau lebih besar atau lebih kecil, apakah maksudnya? Tahu. Saya pun bukan ingat semua, lupa juga sikit kan. Tapi saya tahulah apa dia punya tu, akas dia tu, cumanya lupa. Okey, kalau yang ni bersudut besar, kalau dia sama, itu maksudnya tepat 90 darjah. Tepat 90 darjah ni Tapi kalau ia besar, itu bermakna segitiga itu, ni A, ni C, ni B, sudut dia besar pada 90. Kita panggil dia bersudut cakar. Undang-undang macam tu. Kita boleh agak lah. Maknanya kalau dia lebih kecil, tentu segitiga itu bersudut tirus. Ni kecil, kecil pada 90. Ini A, ni B, ni C. Maknanya sudut sini, kecil ni, dia adalah sudut tirus. Macam tu. Tepat-tepat sama. Ambil ni kuasa 2, ni panjang ni kuasa 2 tambah panjang ni kuasa 2, kira-kira dapat sama panjang, sama dengan saiz tu. Betul. Kalau sama maknanya dia 90 kat sini. Tapi kalau dia kita kira-kira nilai ni lagi kecil daripada ni lagi besar, panjang berbanding dengan dua hasil tambah tu, maknanya sudut ni lebih daripada 90. Mungkin 100, mungkin lah dia lebih. Tapi kalau kita kira yang A ni, kira-kira daripada hukum tu, ambil ni kuasa 2 tambah ni, dapat A ni kecil sikit daripada hasil tambah ni. Maknanya mungkin dia 60 ke ataupun 80 ke. Dia kecil daripada 90. Dia sudut tirus. Itu akas dia. Itu maksud dia. Itu maksud bagi hukum ini. Apa guna dia akas ni semua ni? Ini kalau kita nak menentukan adakah segitiga tu segitiga tepat ataupun tidak. Segitiga sudut tegak ataupun tidak. Jadi dah salin dah salin, tak apa. Cik Padam nak buat kira yang bukti dia.
kira pembuktian Okey, jadi kita yang membukti tadi macam ni contoh. Kalau dia macam ni, yang tak tahulah kan, ni tak tahu lagi 90 ke tak. Tapi kita tahu dia segitiga, nampak macam tu tegak. Katakan sini 3, sini 4, sini 5. Dia bagi panjang mudah. Dia kata betul ke ni sudut tegak ni bang? Kita pun kira agaknya lah, ini mesti kalau nak nampak sini macam sudut tegak ni kan. Jadi yang bertentang ni, yang ni lah hypotenuse. Kita ambil 5 kuasa 2, itu dia punya hypotenuse. Tengok dia punya 2 kaki lagi, 3 kuasa 2 tambah 4 kuasa 2. Tengok berapa dapat. Yang ni kita dapat 25. Kuasa 2 dapat 25. Yang ni 9 tambah 16. 9 tambah 16 25 juga. Maknanya sama. Nampak? Kalau sama, confirm ini adalah 90 darjah. Betul tak tu? Betul kan? Tapi tiba-tiba kita nampak satu segitiga tu, nampak macam yang kat atas ni sama lebih kurang. Cumanya sini 3, sini 4, sini 4 juga. Tak boleh lah. Sini katakan ni 4.5. 4.5 kan? Jadi kita pun kira 4.5 tu macam hypotenuse dia. Okey, 4.5 kuasa 2 mesti sama dengan 3 kuasa 2 tambah 4 kuasa 2 sepatutnya. Ni kita kira ni 9 tambah 16 kan, tambah 16 dapat 25. Bila kita tambah lah. Yang ini 4.5 kuasa 2 20.25. Sekarang siapa besar? Dia ni lagi besar, yang ni lagi kecil. Kan, yang sini ni, belah sini lebih besar daripada belah sini. Mana hasil tambah 2 ni lagi besar daripada atas ni. Ni kalau kuasa 2 buat apa ni? 20.25. Tapi hasil tambah dua-dua ni kuasa 2 dapat 25. Jadi maknanya sudut ni mesti kecil daripada 90. Mungkin 80 gitu. Itu sudut tirus. Maksudnya kalau ni kecil, yang ni kecil, dia nama dia sudut segitiga sudut tirus. Kan? Tetapi kalau kita dapati ni macam ni, nampak macam segitiga tu tepat. Tapi sini 3, sini 4, ni 6 dia. Macam biasalah, 6 kuasa 2 sepatutnya sama dengan 3 kuasa 2 tambah 4 kuasa 2. Ini 6 kuasa 2 dapat 36. Ini 9 tambah 16, iaitu 25. Maknanya yang sini lagi besar daripada sana. Kalau yang ni lebih besar daripada sana, kita tahu sudut ni lebih besar daripada 90. Mungkin 100, mungkin. Jadi ia bukan sudut tepat lah. Jadi akas kepada teorem Pythagoras dapat menentukan dengan panjang-panjang sisi yang diberi, dapat menentukan satu segitiga tu adakah ia sudut tegak ataupun bukan. Dengan membuat pengiraan hasil tambah panjang dua sisi berbanding dia punya anggapan kepada hypotenuse. Boleh tu? Harap pelajar semua boleh. Senang je. Okey, itu je dalam teorem Pythagoras. Senang simple. Jadi saya rasa kita berhenti sini dulu. Nanti yang akan datang kita buat latihan pula. Tadi tamatlah kelas bab 13, iaitu teorem Pythagoras. Yang penting kita kena faham teorem Pythagoras adalah hukum yang mengkaitkan segitiga antara sisi-sisinya, iaitu sisi hypotenuse, sisi yang satu lagi dan yang lagi satu. Dengan syarat hypotenuse tu macam mana? Sentiasa bersudut tegak, sentiasa bertentangan dengan sudut tegak suatu segitiga. Maka kita boleh tulis H kuasa 2 X kuasa 2 tambah Y kuasa 2, ataupun H sama dengan punca kepada X kuasa 2 tambah Y kuasa 2, di mana X, Y tu yang ni. Jadi inilah hukum Pythagoras, teorem Pythagoras. Itu kalau nak cek Pythagoras yang paling panjang, nilai sisi yang paling panjang. Kalau yang cek pendek sikit, X kuasa 2 sama dengan H kuasa 2 tolak yang lagi satu, ataupun X sama dengan punca kepada H kuasa 2 tolak Y kuasa 2. Ini yang tinggi. Kalau kita nak Y pula, Y sama dengan punca kepada H kuasa 2 tolak X kuasa 2. Ingat tu,
kita kena ambil hypotenuse dulu untuk tolak yang lagi satu. Tapi kalau untuk cari hypotenuse, kita tambah aja di bawah ni, tak ada masalah. Boleh tu? Harap dapat faham. Baik, sampai sini dulu kita berhenti. Assalamualaikum.